ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, diberi izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua bersatu kembali dengan kisah yang berikutnya dalam kisah seram alam jin. Sebelum saya teruskan, saya mohon kepada saudara dan saudari untuk tekan button subscribe sebagai sedikit habuan dan tanda penghargaan untuk kami warga KSAJ. InsyaAllah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan kisah minggu ini daripada pengirim saudara Abu berkaitan pengalaman beliau bertugas di puncak Gunung Pulai. Sebelum itu, untuk pengetahuan saudara dan saudari yang menonton, ada di antara watak yang terlibat dalam kisah ini telah meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Jadi bagi para penonton yang beragama Islam, saya mohon dan sebaik kalian semua kita sedekahkan surah Al-Fatihah buat arwah yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tidak diketahui kisah ini berlaku pada tahun berapa. Saudara Abu bekerja di Jabatan Perhutanan di negeri Johor telah menerima arahan untuk kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan Gunung Pulai. Kerja-kerja selenggara ini di Gunung Pulai ini mengambil masa lebih kurang seminggu untuk disiapkan. Kerahan tenaga kerja memerlukan seramai 4 orang yang terlibat, iaitu Abang J, Abang M, Abang K dan yang terakhir sekali adalah saudara Abu. Di antara 4 petugas ini, saudara Abu lah yang paling muda usianya. Lagi 3 orang lagi tu dah tuek-tuek, dah otai-otai orang lama lah katakan. Hari pertama nak naik ke Gunung Pulai, Jabatan Perhutanan bagi mereka ni naik kereta Jibroba. Jibroba ni panggilan je tau. Kalau ikutkan nama sebenarnya adalah Land Rover. Sampai dia di atas Gunung Pulai, mereka disambut oleh seorang PIC. PIC ni person in charge lah, yang bernama Wak Ji. Wak Ji pun bawalah mereka ni ke satu pejabat kayu yang lama untuk mereka menginap bermalam selama seminggu di situ. Kata saudara Abu, ada beberapa faktor atau perkara yang membuatkan dia rasa susah hati. Apa dia tu? Yang pertama, generator. Mereka ni lupa nak bawa generator. Sebab di bangunan lama pejabat kayu ni tiada bekalan elektrik. Maka nak tak nak terpaksalah bermalam pakai lilin ataupun mengguna pakai lampu sulur. Dan yang kedua, kata saudara Abu, dia tak suka betul kalau bermalam atas gunung ni tempat tidur dan juga tempat tandas berada dalam lokasi yang berasingan. Bermaksud apa tau? Bermaksud di pejabat lama ni tandasnya berada di luar pejabat. Agak jauh pula tu. Alahai, Nayo kalau tengah lewat pagi ni nak verak ke? Jenuh nak ke tandas. Dah lah elektrik tak ada, guna lilin pula tu. Itulah sebab saudara Abu ni memang tak suka betul, memang tak gemar betul kalau tandas tak ada dalam satu bangunan yang sama. Memang menyusahkan. Malam pada hari yang pertama, selepas selesai makan-makan, sembang-sembang, masing-masing dah kepenatan. Jadi mereka ni pun ambil pot nak tidur. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Baru nak melelapkan mata, baru nak melangkah ke alam mimpi, ke alam tidur, perkara yang Abu tak suka sudah mula berlaku. Dia sakit perut. Ini yang dia tak suka ni. Tandas dekat luar pula tu, aduh spoil, jam kepala otak. Abu tengok otak-otai dia ni. Dia tengok, dia perhatikan, masing-masing mata dah pejam. Ada juga mulut dah terlopong pun ada. Tenganga macam tu. Dah tidur. Tak sampai hati Abu nak gerak otak-otai ni, nak ajak teman ke dalam tandas. Gila ke apa? Jatuhlah maruah Abu kan. Jadi apa yang Abu buat?
Abu pergi ke salah seorang otani yang bernama Abang J. Kemudian Abu cakap kepada Abang J, "Abang J, minta maaf, saya nak bagi tahu, saya nak pergi ke bank kejap boleh?" Bank Ismail? Kamu nak labur duit seling ke nak labur duit kertas, Bu? Duit kertas lah, Abang J. Ui, habislah kamu, Bu. Mesti lama kan? Kamu berani ke, Bu? InsyaAllah. Berani kot, bang. Berani kot. Kenapa perlu bagi tahu pada otai-otai kalau nak ke tandas? Sebab ini adalah aturan mereka. Aturan yang telah ditetapkan. Sangat-sangat perlu. Sebab kalau ada something wrong happen, jadi mereka yang lainnya boleh alert. Boleh tahu di mana kedudukan rakan setugas yang lain. Senang nak cari nanti kalau lambat sangat ke, apa-apa yang berlaku ke. Kan? Abu pun pergi. Buka je pintu utama depan. Nak keluar ni, baru dia buka ni. Alahai, tak nampak apa. Gelap sungguh. Udahlah malam tu tak ada bulan. Gelapnya subhanallah. Kalau ada tiang kat depan hidung pun confirm terlanggar. Gelap sesangat. Tapi kalian semua, kata Abu, nasib baik dia ada lampu suluh. Barulah boleh nampak jalan dan kedudukan tandas tu di mana. Kalau tak nampak. Sebelum memulakan langkah, Abu pun bacalah 4 qul dan juga zikir yang bersesuaian. Untuk gambaran kalian semua, dekat tandas ni dah tersedia 3 tandas tau. Tandas yang pertama, tandas yang kedua di tengah-tengah dan tandas yang nombor 3 di hujung sekali. Cumanya Abu jadi hairan sebab tandas di tengah-tengah nombor 2 ni tertutup. Bila cuba nak buka, ditolak-tolak, tak boleh buka sebab seperti macam ada yang tersekat. Abu fikir apa? Abu masuklah tandas nombor 3 ni. Kalau kalian nak tanya kenapa Abu tak masuk tandas nombor 1, wallahu alam, tidak dinyatakan kenapa. Jadi mungkin kita boleh anggap tandas nombor 1 ni untuk mandi je kot. Yang tandas nombor 2 dan tandas di hujung nombor 3 ni baru ada lubang jamban agak-agaknya. Doa masuk tandas sudah dibaca. Sedang Abu mencangkung di dalam beg, melaburkan wang kertasnya dengan mengganas. Dia terdengar ada bunyi air flash daripada tandas nombor 2 di sebelah dia ni. Apa hal pula ni? Abu tahu dan Abu percaya dan Abu yakin sangat-sangat mesti ada benda tu dalam tandas. Abu tak melatah. Dia yakin yang dia masih lagi terpelihara dan dilindungi dengan doa masuk tandas yang dia baca tadi. Secara tidak langsung, dia dipagari dari apa jua bentuk gangguan jin syaitan yang berniat untuk mengganggu dan mengusir. Itu sebabnya penting baca doa tandas. Iyalah kan, kalau kita vera dalam tandas, tiba-tiba ada air flash dekat sebelah, walhal tak ada siapa, apa kalian fikir? Jangan bohonglah. Mesti kita dah fikir lah, ini mesti benda tu ada dekat sebelah ni, nak mengganggu kita ni. Kan? Bila dah selesai urusan bank dalam tandas, sebelum Abu ni nak keluar, dia membayangkan situasinya dulu. Ini kalau aku keluar Kakang, buat yang tiba-tiba benda tu keluar sama seiring sama dengan aku keluar, mau mati terkejut aku nanti. Sedang Abu berimajinasi, tiba-tibalah kan ada satu bau yang cukup wangi hadir dari tandas sebelah dia ni. Aduh, bau wangi lah pula. Benda tu dah mula masuk gear pertama. Dalam fikiran Abu lagi, ini kalau dia masih lagi stay dalam tandas tak keluar-keluar ni, mau kejap lagi bau wangi tu akan bertukar menjadi bau busuk. Jadi sebelum bertukar menjadi bau busuk, baik Abu keluar cepat-cepat dari tandas tu dengan segera. Abu dah standby. Nak keluar ni, nak berlari ni. Abu buka je pintu tandas, terus berjalan dengan laju. Tak berlari pun, jalan je sebab tak nampak sangat dengan lampu solo tu. Tapi kan saudara-saudari yang sedang menonton, Abu kata baru beberapa sahaja langkah ke hadapan,
ada bunyi ensel kunci pintu tandas dibuka. Sedikit demi sedikit Abu dapat dengar pintu tu dibuka berkeriuk-keriuk, dibuka dengan perlahan-lahan. Ui, meremang kata Abu. Idaklah dia nak toleh ke belakang, nak pandang belakang. Dia abaikan. Teruskan berjalan ke depan. Jangan toleh, jangan tengok belakang. Alhamdulillah, Abu sampai ke kaki pintu pejabat lama. Dia buka pintu nak masuk ke dalam. Dan sebelum nak masuk ke dalam, Abu ambil peluang lagi sekali, pusingkan badan dia nak lihat ke belakang sambil suluh ke arah tandas tu. Allahu Akbar. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sama-sama kegelapan malam tu, tapi masih lagi jelas kelihatan pintu tandas tengah terbuka. Dan ada satu sosok gelap berdiri di depan pintu tandas tu, sedang menghadap tepat ke arah Abu. Abu apa lagi, automatiklah dia menggigil ketakutan. Cepat-cepat nak masuk ke dalam. Tapi kalian semua, ada sesuatu yang mengejutkan Abu. Di depan pintu utama dalam pejabat ni, dia nampak ada satu muka yang mengejutkan dia. Rupa-rupanya muka Abang J. Bukannya hantu, muka Abang J. Jadi Abang J ni pun bertanyalah pada Abu. Abu, apa hal? Lambat sangat kamu dalam bank tu, dah kenapa? Tak ada apalah bang, jam, banyak sangat wang kertas. Itu yang sebab lambat sangat tu. Buat aku risaulah Bu. Udahlah, pergi masuk. Abu tak nak beritahu Abang J apa yang dia nampak, apa yang dia lalui, sebab dia tak nak kacau mood-mood otai ni. Baru hari pertama kot. Ada 5 atau 6 hari lagi mereka kena lalui. Jadi takkanlah nak diheboh-hebohkan kena gangguan macam ni. Sabar. Selesaikan kerja dulu. Untuk hari-hari yang seterusnya, Alhamdulillah, bagi Abu, dia masih lagi boleh bertahan. Walaupun dia sering nampak kelibat-kelibat di kawasan tu. Abu memang tak pernah pun nak berniat nak menceritakan semua ini pada otak-otak yang lain. Sebab dia sedar masih lagi perlu menjaga adab. Kalau bertandang di tempat orang, lagi-lagi hutan macam ni, memang kita ni harus jaga adat dan adab kita selaku pendatang. Jangan buat macam rumah sendiri. Dalam masa yang sama, kata Abu, dia tahu dan dia yakin otai-otai yang lain ni pun mesti ada kena kacau juga. Cumanya masing-masing tak nak bersuara, tak nak bercerita. Senyap je masing-masing. Sehinggalah pada malam hari yang keempat, hari Khamis malam Jumaat ya. Malam tu mereka ni rasa enjoy sikit sebab kerja dah banyak selesai. Jadi malam tu otak-otak ni pun buatlah aktiviti yang menghiburkan. Sembang-sembang, gurau-gurau, ketawa-ketawa dengan suara yang agak kuat. Lepas tu boleh siap lagi cerita pasal hantu lah pula. Aduh, spoil betul lah mereka ni. Tanpa mereka sedar, keseronokan dan hiburan malam tu, mereka sudah melanggar adat dan adab tetamu di rumah orang. Dengan tak semena-mena saudara dan saudari semua, tiba-tiba ada batu kecil yang dibaling dari pintu utama depan pejabat, dibaling sampailah ke arah mereka yang duk sembang-sembang seronok ni. Masing-masing kaget dan terdiam, memandang di antara satu dan sama lain. Abang J pun berdiri. Sambil tu Abang J menjerit, "Woi! Siapa yang baling batu tu? Kalau kena kepala benjol macam mana pula?" Keadaan menjadi senyap. Kemudian sekali lagi batu-batu kecil dibaling merata-rata ke arah mereka ni. "Oi, siapa yang baling batu ni, woi?" Keadaan bertukar menjadi lebih menakutkan bila mana mereka terdengar ada satu tamparan atau satu ketukan yang kuat ke arah luar pejabat lama ni. Betul-betul kuat tau. Bukan perlahan, sangat kuat ketukan dan tamparan tu. Bergema seluruh ruang dalam bangunan pejabat lama kayu ni. Masa ni otai-otai dah mula sedar, termasuklah si Abu ni. Ada benda yang dah marah pada mereka, ya, sebab mereka dah melanggar adat dan juga adab sebagai seorang tetamu. Jadi mereka berempat ni pun berpindah tempat tidur ke dalam satu bilik di dalam pejabat yang sama. Kemudian mereka pun kunci pintu bilik daripada dalam. Pakat-pakat masing-masing nak tidur. Tak nak ambil tahu apa yang berlaku di luar bilik. Biarlah benda tu nak mengamuk macam mana pun. Sebab mereka tahu lalang tidak akan bergoyang kalau tiada angin yang meniupnya. Bermaksud mestilah disebabkan mereka
penduduk asal tapak Gunung Pulai ni naik marah. Kata saudara Abu lagi, masih lagi kedengaran macam ada sesuatu yang mengamuk di luar bilik mereka ni. Barang dicampak-campak, dinding bilik diketuk-ketuk, dihempas-hempas. Tapi kan, dalam masa yang sama juga, mereka dapat dengar dengan cukup jelas angin. Angin secara tiba-tiba jadi kuat tau. Jadi ribut di luar premis bangunan pejabat lama yang mereka menginap ni. Kuat ni ya, Masya Allah. Memang sangat kuat anginnya. Kalian semua, ini bukan cerita filem. Ini bukan drama sinetron Indonesia. Ini bukan yang Hollywood ataupun Bollywood apa semua. Ini benar-benar berlaku pada saudara Abu. Ini realiti, cerita betul, kisah benar ni. Abu yang sedang selubung ketakutan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran salah seorang daripada otai-otai ni melaungkan azan daripada dalam bilik. Tak silap Abu, itu macam suara Abang M sedang mengazan. Tak lama kemudian, syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, keadaan angin ribut berangsur reda. Bunyi bergamuk di luar bilik pun jadi senyap, seolah-olah memaafkan keterlanjuran sikap mereka ni. Mereka mengambil keputusan malam tu tidur. Jangan buat apa-apa lagi. Kalau nak kencing ke, nak berak ke, nak pergi back ke, tahan je dulu. Tidur, masing-masing kena tidur. Keesokan paginya, bila mereka bangun tidur, mereka dapat lihat di luar bilik mereka ni, dekat ruangan pejabat ni bersepah dengan batu-batu kecil, dengan daun-daun keringnya. Lepas tu mangkuk-mangkuk pinggang pun berterabur merata-rata. Dan yang lebih mengejutkan mereka semua ni, bila mana mereka dapati, Astaghfirullahalazim, di salah satu dinding pejabat lama ni terdapat satu bekas tapak tangan yang sangat besar tau. Bekas tapak tangan tu menunjukkan ada 6 jari kesemuanya. Bukan 5 jari ya, 6 jari yang panjangnya, jari-jari ni sangat panjang tau. Ini bukan tapak tangan manusia. Kata otak-otak, ini adalah bekas jari jemari jin yang mengamuk, menepuk-nepuk dinding, membantai-bantai dinding. Kemarahan pada mereka malam tadi. Kemudian, disebabkan baki kerja yang perlu dilakukan boleh diselesaikan pada hari itu juga, maka otai-otai ini bersependapat, bersepakat untuk selesaikan cepat-cepat dan beredar pada hari yang sama juga. Udah. Jom kita kemas, kita packing siap-siap. Petang ni juga kita turun. Ingat ya, jangan sampai Wak Ji tahu apa yang berlaku. Mereka khawatir dan mereka bimbang. Mereka tak nak Wak Ji tahu kekhilafan yang mereka dah lakukan. Sampaikan penduduk asal di situ mengamuk dengan sikap mereka malam tadi. Lewat petang tu pun Wak Ji pun sampai. Jadi mereka berempat ni pun turun pulang daripada puncak Gunung Pulai. Lagipun mereka kata dapat tugasan baru. Tugasan lain kena pergi ke Gunung Ledang pula atas urusan kerja yang sama yang seterusnya. Nasib baik kerja di Gunung Pulai dapat diselesaikan hari tu juga. Lewat petang tu juga selesai. Kalau tidak, agak-agaknya apa yang akan mereka lalui untuk malam-malam yang seterusnya. Agak-agak kalian apa? Hancur habis-habis. Kata saudara Abu, cerita ni berlaku sebelum terjadinya kepala air besar dekat kampung Gunung Pulai. Siapa ingat lagi kes tu? Dan nama yang diguna pakai pula macam nama Abang J, Abang K, Abang M, kesemuanya adalah permulaan huruf nama yang betul. Bukan nama samarannya. Cumanya tak didedahkan nama penuh yang sebenar atas sebab 2 orang ihsan di antara otak-otak ini sudah meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Itulah kisah yang didedahkan yang dikongsikan oleh saudara Abu. Mereka belum pernah cerita pada sesiapa pun pengalaman ni, baik keluarga ke, isteri ke, kawan-kawan ke, kenalan rapat ke. Semua tak tahu menahu pun dengan kisah ni. Ikut rasa hati nak dirahsiakan sampai bila-bila. Tetapi
apabila harapan untuk dijadikan tauladan dan juga pengajaran khusus kepada kisah seram alam jin, maka beliau yakni Abang Abu kuatkan semangat untuk berkongsikan juga pengalaman beliau dan juga rakan-rakan otai setugas yang lainnya bersama kita semua seadanya. Karya asal dan pengirim daripada Abang Abu yang berusia, tidak perlu saya dedahkan kepada umum. Biarlah saya sendiri saja yang mengetahui butir-butir detail saudara Abang Abu. Secara tak langsung menjadi rahsia antara saya dan juga Abang Abu. Abang Abu, terima kasih banyak-banyak. Macam biasa, untuk kata penutup, saya mohon kebaikan dan budi baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angker yang ingin dikongsikan, bolehlah PM saya dalam link WhatsApp yang saya dah sediakan. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram kalian semua mengikut giliran dan aturan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.